Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Sekali lagi bertemu saya pada malam ini. Berikutan keputusan kerajaan mengenakan cukai eksis ke atas produk cecair ataupun gel yang mengandungi nikotin untuk digunakan bagi industri rokok elektronik dan juga vape, dan juga bagaimana keputusan Kementerian Kesihatan Malaysia mengecualikan cecair ataupun gel yang mengandungi nikotin daripada senarai racun di bawah Akta Racun 1952 untuk dikenakan cukai ini. Ia menjadikan satu isu perdebatan hangat di kalangan pakar perubatan dan juga aktivis yang menentang penggunaan tembakau dan juga nikotin di kalangan masyarakat. Dan pastinya ini satu keputusan yang besar sudah pun diambil, walaupun perancangannya bukan tahun pertama kita dengarnya, tetapi sudah pun kita dengar ura-uranya 2-3 tahun dalam belanjawan yang dibentangkan oleh pihak kerajaan. Tetapi pada tahun ini apabila belanjawan menetapkan cukai akan dikenakan ke atas produk yang mengandungi cecair ataupun gel yang ada kandungan nikotin itu, nampaknya kerajaan melaksanakan dengan mengeluarkan nikotin dari cecair ataupun dari akta racun yang sudah pun dimaktubkan sejak sekian lama. Beberapa perkara yang menjadi kebimbangan dalam perbincangan kami adalah bagaimana apabila sudah menjadi satu yang sah, pastinya akan mudah diperolehi oleh masyarakat, apatah lagi di kalangan para remaja dan juga kanak-kanak. Dan kita masih menunggu bilakah Parlimen akan membentangkan RUU GEG ataupun Akta Kawalan Tembakau dan juga Rokok, kerana itu yang lebih penting sebenarnya. Ia ada terkandung dalam GEG tersebut dan juga Akta Kawalan Tembakau, tetapi selagi RUU ini tidak dibentangkan ataupun diluluskan, nampaknya agak sukar masyarakat ataupun aktivis yang menentang isu penggunaan nikotin dan juga vape ini dibenarkan ataupun dijual secara sah, walaupun kerajaan akan mendapat manfaat ataupun pendapatan dengan cukai yang dikenakan. Jadi kita akan bersama dengan Dr. Muralitharan Munusami, pengarah urusan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia yang sudah pun bersedia di talian Google Meet. Selamat petang, Doktor. Apa khabar? Salam sejahtera Tuan, selamat petang. Saya khabar kurang baiklah, duka cita bercampur kecewa. Itu yang nak kita bincangkan, bagaimana perasaan itu boleh diluahkan dalam perbincangan kita pada petang ini. Jadi sebagai reaksi dengan dua keputusan besar ini, dikenakan cukai bagi nikotin yang ada dalam rokok elektronik dan juga vape, seperti mana yang sudah pun dinyatakan oleh Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dalam Belanjawan 2023. Dan yang keduanya, dengan begitu pantas sekali, daripada 31 hari bulan 3 dan 1 hari bulan sudah pun dikeluarkan kenyataan bahawa nikotin sudah pun keluarkan ataupun dikeluarkan dari senarai Akta Racun 1952 untuk membolehkan nikotin yang ada dalam industri vape dan rokok elektronik ini dikenakan cukai. Pandangan awal Dr. Murah. Okey, jadi dari pandangan saya ini adalah bukan sesuatu yang ganjil. Ya. Sebenarnya pihak kawalan tembakau, saya juga merupakan pengerusi Majlis Kawalan Tembakau Malaysia, dan kerajaan melalui pelbagai agensi telah lama berbincang mengenai langkah-langkah untuk memastikan bahawa satu, di samping kita membuat kawal selia ke atas rokok dan vape, kita juga memberikan peluang kepada rakyat Malaysia yang sudah pun menggunakan vape, menggunakan rokok, memberikan mereka hak mereka untuk bebas menggunakan bahan-bahan ini. Tetapi masalahnya adalah apabila kita sebenarnya patut menurut satu turutan yang sewajarnya, iaitu turutan pertama adalah membentangkan RUU yang kita telah war-warkan bagi Tuan, banyak orang yang kita rasakan dari tahun 2022 yang Akta GEG ini, yang diberi nama gelaran GEG ini, tetapi sebenarnya Akta Kawalan Tembakau atau Kawalan Produk Tembakau ini sudah lebih kurang 30 tahun pihak kerajaan dan pihak yang berkaitan dengan kawalan tembakau sedang cuba membawa ke Parlimen. So dalam akta ini kita boleh mengawal vape, tembakau dan juga
kita ada di sunset clause lah, GEG, maknanya orang muda yang bakal akan datang tidak akan diberikan peluang untuk merokok atau menggunakan vape dan sebagainya. Malangnya, melalui bila kita tak mengikut turutan yang telah dipersetujui ini, kita telah sekarang mengakibatkan wujudnya satu kelompangan dalam perundangan di mana akibat daripada pengeluaran nikotin daripada akta racun, sekarang sesiapa sahaja termasuk bayi yang berumur 1 tahun boleh menggunakan vape yang mengandungi nikotin secara legal, secara bebas di negara ini. Dan inilah kelompangan yang sebenarnya kita sedang cukup khawatir, bimbang dan kita meluahkan keresahan kepada kerajaan. Ya, adakah dengan nilai cukai yang dikenakan pada ketika ini yang akan dikuatkuasakan ini kepada nikotin yang terkandung dalam rokok elektronik dan juga vape ini tidak memadai berbanding jika kita membentangkan dahulu RUU Akta Kawalan Tembakau dan Rokok ataupun Akta GEG ini, kerana kita dapat mengenakan cukai yang maksimum ataupun tinggi supaya GEG ini ataupun generasi penamat ini tidak akan ada akses langsung kepada nikotin, vape, rokok dan juga apa juga bentuk yang akan memudaratkan mereka yang ada kandungan nikotin. Pandangan Dr. Murrah. Okey, bagi saya tuan, isu cukai ini adalah isu yang kedua. Dan of course, cukai itu sendiri adalah merupakan satu rintangan ataupun berfungsi sebagai satu barrier untuk tidak membolehkan kanak-kanak dan golongan remaja daripada mengakses vape secara mudah, sudah pasti. Dan sama ada 40 sen per mililiter ini adalah sesuatu yang cukup atau tidak mencukupi adalah mungkin moot point dari segi LHDN dan bahagian Immigration Custom, mereka akan kajilah, sudah pasti. Dan kita boleh lihat behavior, kita boleh naikkan dan turunkan mengikut kesesuaian. Tetapi yang equally merungsingkanlah adalah sebenarnya kalau tuan perasan bahawa vape yang mengandungi nikotin sahaja adalah vape yang dikenakan cukai, adalah bahan yang dikenakan cukai. Manakala vape yang tidak mengandungi nikotin ini tidak dikenakan sebarang cukai langsung. So bagi kami itu juga adalah satu persoalan yang telah kami timbulkan semasa belanjawan apabila belanjawan first dikemukakan, kita dah already buat pertanyaan ini kepada Kementerian Kewangan dan juga kepada Kesihatan, kenapa kita tidak menggunakan cukai ke atas vape yang tidak mengandungi nikotin. So seharusnya bila kita mengenakan cukai, kita kena adil dan saksama, kita kenakan kepada kedua-dua vape yang ada nikotin dan juga vape yang tiada nikotin. Barulah ia bertindak sebagai langkah pengimbang, langkah kontrol untuk mengawal daripada memudahkan vape ini diakses oleh golongan kanak-kanak dan remaja. Ya, adakah dengan mengeluarkan ataupun senaraikan nikotin dari senarai Akta Racun 1952 ini, pada pandangan Dr. Murrah, ia merupakan satu lesen besar kepada pihak industri. Selama ini mereka memperjuangkannya walaupun sudah pun dikenakan cukai bagi peranti dan beberapa produk berkaitan dengan peranti vape ataupun rokok elektronik ini. Tetapi apabila kerajaan membuat keputusan untuk mengenakan cukai nikotin dan seolah-olah kerajaan endorse ataupun kerajaan mengesahkan bahawa industri ini dibenarkan beroperasi, growth dan seumpamanya. Tetapi di sebalik itu ia memberi satu ruang yang agak besar, blind spot ataupun ruang yang terbuka sebenarnya, bukan blind spot lagi. Mana-mana pihak, sama ada kanak-kanak, remaja, orang tua dan mereka yang ingin menggantikan rokok sebagai ganti kepada vape itu sebagai satu ruang yang peluang yang amat besar kerana ia sudah pun dilegalkan ataupun disahkan. Ya, betul. Tepat sekali tuan. Kerana kami pasti bahawa bagi pihak industri ini adalah satu bentuk endorsement atau dikatakan kita telah memberi satu cap mohon yang besar lah yang memberikan mereka kebenaran untuk menjual secara terbuka dan dia menjadi sesuatu aktiviti yang rasmi. Sudah pasti ini mesti berlaku semestinya. Kalau tidak, kita tidak boleh mengenakan cukai. Umpamanya kita tak boleh mencukaikan benda yang haram lah. So melalui aktiviti ini kita telah memberikan status official kepada vape dan kemudian kita boleh cukai vape. Kita faham benda ini secara
secara cara pemikiran ataupun corak pemikiran, strategi pemikiran kerajaan, logik. Tetapi seperti yang tuan katakan dengan tepat sekali, masalahnya apabila kita tidak membenarkan atau tidak memberikan satu peluang untuk kita mengawal selia vape, di mana sekarang ini kerana tidak ada akta kawalan yang dapat mengawal vape, kita telah membuka satu, saya kira not even lubang atau blind spot, kira highway, 6 lane highway, lebur raya 6 lorong yang membenarkan sesiapa sahaja menjual vape dan sesiapa sahaja dapat membeli vape, dan tidak ada sebarang kawalan undang-undang ke atas isu ini, termasuklah tuan, bukan sahaja pembeli dari segi kanak-kanak dapat membeli, orang dewasa dapat membeli, tetapi juga sesiapa yang menjual. Orang boleh menjual vape bercampur apa sahaja, di mana-mana sahaja, dan kandungan nikotin di dalam vape ini juga kita tak dapat kawal selia pada masa ini. So ini adalah merupakan masalah-masalah utama sehinggalah Akta Kawalan Tembakau ini yang setiap hari saya memohon berhajat akan disegerakan kita dibawa ke parlimen. Ya, apa cadangan ataupun yang Dr. Murah tahu yang terkandung dalam syur-syur dalam Akta Kawalan Rokok dan Tembakau ataupun Akta GEG ini dalam hal mengawal selia industri vape dan juga rokok elektronik dan juga kandungan-kandungan yang tanpa nikotin dan juga bernikotin yang disyorkan, yang Dr. Murah boleh kongsikan? Okey, tuan. So sudah pastinya saya kurang arif tentang sama ada akta ini adalah akta yang sama yang kita bawa di sesi parlimen lepas 2022. Mungkin ada perubahan yang begitu besar yang tak ada orang yang mengetahuinya, tetapi pada pemahaman saya, akta yang dibawa pada ketika itu 2022, kalau merupakan akta yang lebih kurang sama, dia mengandungi 3 bahagian utama. Satu adalah bahagian pengawalan tembakau itu sendiri untuk mengetatkan bahagian kawal selia untuk rokok konvensional yang kita gunakan sekarang. Dan yang kedua adalah untuk kawal selia vape dari segi apakah pengeluar vape. Pengeluar vape ini mestilah menggunakan produk yang mematuhi piawai tertentu, dikawal selia oleh SIRIM dan sebagainya, termasuklah peranti, apakah bahan-bahan kandungan dalam peranti yang dibuat, dan kemudian siapakah yang dapat mengawal amount of kandungan nikotin di dalam bahan-bahan vape yang mengandungi nikotin, dan juga bagi yang tidak mengandungi nikotin ini sama ada kandungan yang disertakan itu adalah selamat untuk digunakan, serta juga kawalan-kawalan ke atas promosi dan sebagainya. Dan bahagian ketiga undang-undang yang dibawa ini, rang-rang undang-undang yang dibawa ini adalah barulah dia ada melibatkan unsur GEG atau generational endgame, di mana kanak-kanak yang lahir selepas tahun yang saya fikir di akhir perbincangan sesi 2022 itu telah ditentukan sebagai 2007, jikalau saya tidak silap. Dan mereka-mereka yang lahir selepas tahun tersebut baru tidak akan ada akses kepada vape atau tembakau selepas mereka berumur 18 tahun dan ke atas. So yang saya nak ketengahkan ni adalah bahagian yang kedua, iaitu mengenai vape ini. Sekarang pada masa ini dalam akta kawalan yang sedia ada di bawah akta makanan, kita tidak ada langsung sebarang kawalan ke atas vape, dan inilah yang menjadi isu hangat yang kita bincang hari ini. Jika Dr. Murah boleh bagi sedikit insight lagi, kalau dikeluarkan dari Akta Racun 1992, jadi nikotin dipindahkan kepada Akta Makanan, jadi nikotin ini boleh menjadi bahan apa sahaja dalam industri yang dikategorikan berasaskan makanan, termasuk vape. Jadi apakah risiko yang mungkin akan berlaku tanpa ada kawal selia yang ketat jika nikotin ini dinyas-senaraikan dengan Akta Racun tetapi dimasukkan dalam senarai Akta Makanan kepada masyarakat, kepada industri dan juga dari sudut sektor kesihatan awam kita?
So kita bagi contoh yang paling jelas adalah daripada negara jiran kita iaitu Thailand. Dan sebaik saja marijuana ataupun ganja telah dikeluarkan daripada senarai racun serupa similar move, dia keluarkan daripada akta racun di Thailand dan dibenarkan di dalam untuk free use. Masalahnya seperti juga marijuana, sebenarnya lebih teruk daripada marijuana, nikotin ini adalah satu bahan yang sangat adiktif. Dan sebaik-baiknya kita menggunakan nikotin, itulah yang perokok ni menjadi perokok tegar, mereka menjadi edik. Kerana ediknya adalah bukan kepada tembakau itu sendiri, adalah kepada nikotin sebagai satu substance. So di Thailand, kita mulalah melihat, dan saya pasti tuan-tuan perempuan ada melihat di media sosial dan TV dan sebagainya, ada tom yam pun, ada tom yam yang mengandungi marijuana. Ada nasi goreng marijuana. Masak lemak ada, asam pedas ada, dan sebagainya. So jikalau sekarang kita telah mengeluarkan nikotin dan diletakkan di bawah akta makanan tanpa sebarang kawal sedia, tiada salahnya kalau sesiapa mahu meletakkan nikotin ke dalam nasi kandar, so kan kita akan ada nasi kandar nikotin dan sebagainya lah. So sebab now is a free substance, seperti juga gula ke garam ke lada hitam ke, kita boleh gunakan secara tanpa sebarang masalah. Ya, itu yang saya ingin dengar. Tetapi dalam keadaan sekarang, mungkin kerajaan sedang mendengar semua perbincangan kita dan juga perdebatan di media dan media sosial berkaitan dengan tentangan kepada isu nikotin dikeluarkan akta racun dan juga dikenakan cukai dalam nikotin vape ini. Dalam situasi sekarang, apa pandangan Dr. Mura untuk melihat secara konstruktif lah, kita menjadi seorang warga yang konstruktif. Industri vape sudah pun berakar di negara kita bertahun. Penggunanya berjuta dan memberikan pulangan kepada industri berbilion ringgit saban tahun. Itu sentiasa diangkat oleh pemain industri yang mereka yang pro kepada vape dan juga rokok elektronik. Apa pandangan Dr. Mura? Apa kawasan yang wajar dilakukan sekarang sebagai satu jangka masa pendek dan sederhana sebelum kita membentangkan RUU kawalan tembakau dan juga rokok ini? Mungkin makan masa, mungkin setahun dua juga tu. Kalau kita tidak ada kata pun dia punya force stress ataupun ya betul. Betul. Okey. So tuan, dua perkara lah sebenarnya. Yang pertama adalah kita menyedari bahawa memang ada ramai juga masyarakat Malaysia yang bergantung kepada industri vape untuk kehidupan seharian mereka. Kita ini adalah satu isu yang memang industri vape dah berkembang di negara ini, banyak pekerjaan bergantung di atas yang the value chain lah yang berkaitan dengan vape dan sebagainya. So kita tidak pernah mengatakan bahawa jangan kita haramkan vape sama sekali dan sebagainya. Itu adalah satu point yang sebelum 2015, sebelum vape dibenarkan di negara ini, pada masa itu saranannya adalah untuk ban vape sama sekali. Tetapi itu bukanlah satu cadangan yang praktikal dan saya kira tidak munasabah lah untuk kita ketengahkan pada masa ini. So melalui perbincangan bersama dengan industri vape dan all the other players dalam 2 tahun yang lepas, barulah kita mencapai konsensus bahawa okey, kita membolehkan vape dijual, tetapi kita memastikan dijual vape yang dibuat, di manufacture untuk dijual itu dipastikan pada tahap yang dapat dikawal, satu. Yang kedua, selamat dari segi sebaik mana selamat yang kita boleh, how safe we can make it lah. Make sure that kandungan dia adalah mengikut piawai, dihasilkan oleh pengilang ataupun manufacturer yang berkualiti dan berdaftar, dan ini adalah langkah-langkah yang segala advocate kawalan tembakau setuju. So masalahnya apabila kita sekarang umpamanya we putting the cart before the horse lah. Sebelum bayi itu dah boleh berjalan, maknanya sebelum kita boleh melepaskan industri vape ini untuk berfungsi secara mass, secara open, terbuka, kita tidak meletakkan sebarang kawalan. Itu menjadi masalahnya. Jadi jangka masa pendek adalah mudah saja. Still kekalkan pengeluaran yang gazet warta untuk pengeluaran nikotin dari akta racun itu. Sebenarnya kita boleh
tunda dia punya implementation. Yep. Dia sebenarnya telah diberikan tarikh kuat kuasa 1 April, kita boleh panjangkan. Mengikut saya berpegang kepada kata Perdana Menteri lah semalam di Parlimen, yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengatakan bahawa kerajaan akan membentangkan Akta Kawalan ini pada bulan Mei. So kalau kita ikut kata tersebut mungkin 20-30 hari dia lagi. So kita boleh just delay the implementation of the pewartaan pengeluaran nikotin ini untuk tempoh sehingga melepasi undang-undang kawalan tembakau itu, dan we are I think dalam zon yang bebas ready lah. Itu sahaja yang sebenarnya menjadi isu perdebatan ini, Datuk. Ya, senario terkini mungkin Dr. Murah boleh kongsikan kesan penggunaan tembakau, kesan penggunaan nikotin dalam apa jua peranti sama ada rokok elektronik dan juga vape kepada kesihatan manusia, dan impak kepada gross ataupun KDNK negara dan sistem kesihatan awam kita yang terpaksa menanggung kes-kes berkaitan dengan penyakit berasaskan nikotin ini. Ya, so Tuan, yang sudah pastinya kita sebenarnya dah menyedari bahawa vape ini bukanlah seselamat apa yang diperjuangkan pada awal pengenalan vape ini sebagai pengganti atau substitute kepada sigaret konvensional, kepada rokok konvensional. Pada masa itu kita rasakan bahawa selamat. Tapi sekarang seperti yang kita telah lihat beberapa tahun ini, muncul isu EVALI ataupun vape associated lung injury, penyakit yang berpunca daripada penggunaan vape, kecederaan kepada paru-paru. Dan satu pesakit yang ada masalah EVALI ini memakan beratus ribu ringgit tau, atas satu pesakit sahaja. Dan isu ini tidak perlu kita tunggu 18 tahun atau 19 tahun penggunaan vape baru dapat kanser. Dalam beberapa hari penggunaan vape itu sendiri dah mula menampakkan kecederaan yang akut ini, kecederaan yang daripada EVALI ini. So hanya lebih kurang 50 kes EVALI ataupun 100 kes EVALI setahun dah sudah pasti akan menyebabkan kos kesihatan immediate kita menjadi melambung tinggi. Dan kita sudah lihat pattern yang semakin menjadi ini di kalangan pusat-pusat rawatan Kementerian Kesihatan dan juga pusat-pusat rawatan kesihatan swasta, di mana kita boleh lihat kadar-kadar kes-kes ini already sudah meningkat. Ini tidak lagi kita sertakan dengan masalah-masalah daripada penggunaan nikotin itu sendiri untuk jangka masa yang lama, iaitu masalah dari segi kardiovaskular, masalah kepada otak dan sebagainya, dan penyakit-penyakit yang terjejas daripada ini. Dan of course yang paling membimbangkan adalah kita mula melihat daripada penggunaan vape wujudnya mutasi sel yang sebenarnya merupakan kesan-kesan awal kanser. So kesudahannya hari ini kita sudah ada kos yang tinggi daripada penggunaan vape kepada sistem kesihatan, dan kita dapat melihat impak jangka masa panjang tidak memberangsangkan sama sekali lah. Kita lihat macam dia akan menjadi lebih-lebih teruk. Itu saja. Ya, terima kasih Dr. Muralitaren Munasami, pengarah urusan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia. Saya rasa itu pencerahan yang agak detail yang dikongsikan bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Awani pada malam ini. Jadi kita akan terus berbincang dengan hal berkaitan dengan pengeluaran nikotin dari Akta Racun dan juga pelaksanaan cukai excise kepada bahan nikotin dalam rokok elektronik dan juga vape ini. Kita akan berikan peluang mungkin bagi mereka yang memperjuangkan industri vape. Ada juga suara yang mungkin kita ingin dengarkan apa hujah-hujah mereka, dan dari sudut aktivis awam yang berkaitan dengan kawalan dan juga kawal selia. Jadi itu sahaja perbincangan saya malam ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi.